Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Saya, edisi Selasa 27 April 2021 bersamaan 15 Ramadan. Baik, ingat Pastikan Saya baru kongsi. Kita teruskan dengan status terkini COVID-19. Kes baru mengikut negeri, kita dapat nampak peningkatan di Sarawak dan juga di Selangor, Kuala Lumpur dan juga di Kelantan. Masing-masing Selangor 750 kes, Kuala Lumpur 377 kes, Sarawak 432 kes, Kelantan 484 kes. Adalah dengan ini diingatkan supaya kita semua mematuhi SOP yang telah ditetapkan supaya kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19. Baik. Berita dengan tajuk orang ramai boleh rentas negeri mulai Isnin ini yang tular adalah palsu dan merupakan tindakan tidak bertanggungjawab bagi mengelirukan orang ramai. Anda boleh dikenakan tindakan undang-undang jika disabitkan kesalahan menyebarkan berita palsu. Disebabkan dakwaan bahawa hasil bedah siasat doktor di Rusia ke atas pesakit COVID-19 menemui punca kematian bukan disebabkan oleh virus adalah tidak benar seperti dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Baik, tindakan yang diambil oleh Malaysia bagi mencegah kemasukan varian baru dari India adalah dengan melakukan sekatan sementara penerbangan keluar masuk dari negara India. Mana-mana pengembara yang memulakan perjalanan daripada mana-mana destinasi di India sama ada menaiki penerbangan secara terus atau transit untuk ke Malaysia adalah dilarang untuk memasuki Malaysia. Larangan ini turut terpakai bagi penumpang yang transit di Malaysia untuk ke negara ketiga. Walau bagaimanapun, pengecualian hanya akan diberikan kepada warga negara Malaysia sahaja. Kapal yang mempunyai sejarah perjalanan dari negara India dalam tempoh 14 hari tidak dibenarkan prosedur sign-off di Malaysia kecuali kru warga negara Malaysia yang hanya wajib menjalani perintah kuarantin 14 hari. Melaksanakan sekatan sementara kemasukan pekerja asing dari India yang ada pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang masih sah laku. Melaksanakan sekatan sementara kemasukan pelajar antarabangsa warga negara India dan pelawat perniagaan antarabangsa business travellers, warga negara Malaysia bagi pelajar dan juga pekerja, pasangan dan anak kepada warga negara Malaysia yang tinggal di India dan kumpulan keagamaan yang berada di India dibenarkan memasuki Malaysia dengan prosedur kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin yang diwartakan. Bukan warga negara yang merupakan pasangan kepada warga negara Malaysia dibenarkan memasuki Malaysia dengan prosedur kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin yang diwartakan. PKPD, Kawasan Pembinaan Empangan Hidroelektrik Baleh Kapit Sarawak berkuat kuasa pada hari ini 27 April hingga 26 Mei 2021. Manakala perluasan PKPD Sungai Duan bahagian muka Sarawak melibatkan Rumah Panjang Belayong, Rumah Panjang Tepi, Rumah Panjang Minggu, Rumah Panjang Rimong, Rumah Panjang Undun, Rumah Panjang Lindan dan Sekolah Sungai Duan berkuat kuasa pada hari ini hingga 6 Mei 2021. Jika anda mendapat panggilan telefon daripada orang yang tidak dikenali meminta anda berkongsi nombor TAC atau tag bank, matikan panggilan dengan serta-merta. Ingat, jangan beri nombor tag anda pada sesiapa sahaja. Sila hubungi pihak bank jika baki anda berkekurangan. Pindaan yang dibuat terhadap Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 kurungan Akta 342 adalah untuk menaikkan kadar kompaun yang boleh dikenakan bagi sesuatu tindakan atau pembuatan yang menjadi kesalahan kerana menyebabkan penularan wabak COVID-19 dalam negara ini. Namun begitu, langkah mengenakan kompaun di bawah akta tersebut mesti dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Segala tindakan mengenakan kompaun bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang adalah semata-mata bertujuan pencegahan dan memberi pengajaran kepada pelaku-pelaku agar semua pihak individu maupun peniaga sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 dalam komuniti yang masih lagi berada di peringkat kritikal dan serius. Kerajaan mengambil maklum gesaan beberapa pihak termasuk parti-parti politik supaya Parlimen dipanggil bersidang walaupun negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 yang belum reda sepenuhnya. Dalam hal ini, kerajaan ingin menarik perhatian semua pihak bahawa langkah
pengawalan dan pencegahan wabak berbahaya ini masih berterusan dengan seluruh jentera kerajaan memberi fokus terhadap tindakan imunisasi, rawatan, pengasingan dan juga pelan vaksinasi yang berterusan. Di samping itu, pihak penguatkuasa terutama PDRM, ATM, Imigresen, Rela dan lain-lain masih bertungkus lumus menjaga perbatasan negara daripada dibolosi pendatang asing yang turut membawa risiko penularan COVID-19 dari negara luar. Kerajaan memberi jaminan sidang parlimen akan segera dipanggil apabila tiba masanya yang sesuai, sama ada sebelum atau selepas darurat ditamatkan pada 1 Ogos 2021 nanti. Namun demikian, perkara ini akan bergantung pada nasihat dan pandangan pakar yang akan diperoleh oleh kerajaan daripada semua pihak yang berkenaan, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Seperti yang kita sedia maklum, cuti untuk Hari Raya Aidilfitri akan bermula hari Selasa 11 Mei 2021. Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat ketetapan bahawa sekolah bagi kumpulan A akan mengambil cuti peristiwa atau cuti ganti pada 9 dan 10 Mei 2021. Manakala sekolah dalam kumpulan B akan mengambil cuti tersebut pada 10 Mei 2021. Oleh yang demikian, sekolah kumpulan A akan bercuti mulai 7 Mei hingga 15 Mei, manakala sekolah kumpulan B pada 8 hingga 16 Mei 2021. Dalam konteks pelaksanaan PDP pula, KPM mengambil pendekatan untuk melaksanakan PDPR selama 2 minggu selepas cuti perayaan. Ini adalah bagi mengurangkan risiko jangkitan yang mungkin berlaku di luar sekolah semasa musim perayaan dan bakal meningkatkan jangkitan di institusi pendidikan di bawah KPM. Warungku merupakan platform pasaran dalam talian terbaru dan adalah inisiatif pendigitalan perniagaan di bawah penjana. Ianya bagi membantu golongan penjaja dan peniaga kecil dan juga usahawan dari sektor tidak formal. Ianya membolehkan mereka memasar makanan dan produk secara dalam talian bagi pesanan dan penghantaran. Kesinambungan kepada Warung Rider, sebuah projek e-runner, RM3.11 juta telah diperuntukkan bagi memanfaatkan 3,500 peserta. Peringatan SOP bagi kawasan PKPB dan PKPP. Restoran dan kedai makan yang dibenarkan beroperasi secara dine-in mestilah mengikut SOP dengan penjarakan fizikal 1 meter antara pelanggan mengikut saiz meja. Bagi kawasan PKP, dine-in tidak dibenarkan. Hukum berbekam dan menderma darah ketika berpuasa adalah harus dan tidak membatalkan puasa secara umumnya. Sekiranya dengan menderma darah boleh melemahkan tubuh badan seseorang, maka pada keadaan itu adalah makruh. Demikian yang disimpulkan oleh Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Pastikan Sahih. Vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. lindung diri, lindung semua, Kita mesti menang. lindung diri, Lindung semua. 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 Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 aneh. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu digelar awasil, yakni penyambung silaturahim, apabila dia bersifat al-mukafil, yakni orang yang menyambung silaturahim jika saudaranya menyambungnya dan akan memutuskan apabila mereka memutuskannya. Akan tetapi, al-wasil itu ialah seseorang yang apabila terputus silaturahim, beliau segera menyambungkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Kita bersua kembali. Percubaan menyeludup keluar 500 kg daun ketum berjaya digagalkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah sebelum itu membuat rondaan op aman di sekitar perairan Muara Kuala Kedah awal pagi semalam. Pengarahnya Komander Maritim Nur Azianti Ishak dalam satu kenyataan memaklumkan bot fiber tanpa nombor pendaftaran yang keluar dari Muara Kuala Kedah dikesan dalam keadaan mencurigakan. Suspek bertindak terjun ke laut dan berenang melarikan diri ke kawasan paya berdekatan. Pemeriksaan lanjut ke atas bot mendapati terdapat sejumlah bungkusan plastik hitam dan satu ruang simpanan ikan yang berisi bungkusan kecil disyaki daun ketum dengan anggaran nilai RM90,000. Ia dipercayai cuba diseludup ke negara jiran menggunakan jalan laut. Semua rampasan berserta bot fiber dan enjin dianggarkan bernilai RM140,000 dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kedah dan diserah kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Bilangan katil bagi menampung pesakit COVID-19 kategori 3 dan 4 akan ditambah di Dewan A Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC bersepadu 2.0 di MIPS. 2,960 itu kita pakai katil yang double decker. So kita boleh tingkatkan kapasiti. Tapi bila kita for kategori yang lebih kritikal, kategori 3 tu, kita akan memakai katil yang single deck. Yang satu saja, single bed. So bila kita pakai katil single bed tu, insya-Allah dia punya kapasiti tu makin berkuranglah, tapi kita akan lebih dapat menampung kategori pesakit yang lebih serius lagi. Kerajaan sedang menunggu data daripada syarikat farmasutikal Pfizer berkaitan ujian klinikal ke atas penerima vaksin COVID-19 melibatkan golongan remaja berusia antara 12 dan 15 tahun. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, setakat ini katanya syarikat dari Amerika Syarikat itu adalah satu-satunya yang mempunyai dapatan awal mengenai ujian terhadap golongan itu. Jelasnya, selepas mendapat data ujian klinikal itu nanti, NPRA bakal menentukan sama ada vaksin keluaran syarikat berkenaan boleh digunakan ke atas golongan remaja berusia antara 12 dan 17 tahun dalam negara. Bagaimanapun, Khairi Jamaluddin menjangka perkara itu tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat memandangkan ujian klinikal itu mungkin mengambil masa yang lama. Kementerian Pendidikan komited meneruskan sesi persekolahan kerana prosedur operasi standard SOP di sekolah diyakini dapat mengawal penularan wabak COVID-19. Kan ini luas. Menteri Kesihatan dah jelaskan. Dia termasuk pengajian tinggi. Dia termasuk sekolah-sekolah di bawah kerajaan negeri. Dia termasuk sekolah-sekolah swasta. Dia termasuk banyak nursery, tadika dan sebagainya. Dan tidak semua komponen ini adalah di bawah operasi KPM. Seorang pengarah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang direman bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Lelaki berusia 50 tahun itu dibebaskan dengan jaminan RM20,000 oleh penolong pendaftar Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate Ipoh, Nur Azna Tajul Anwar. Dia didakwa melakukan salah guna kuasa dengan melantik sebuah syarikat untuk menjalankan kerja-kerja di GLC berkenaan berjumlah RM95,000 dan mempunyai kepentingan dalam syarikat tersebut. Pengarah GLC itu direman sejak 21 April bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT melancarkan aplikasi MyWira bagi membolehkan pencarum mengakses akaun secara digital. Kemudahan yang ditawarkan melalui aplikasi MyWira ini, pencarum LTAT tidak lagi perlu hadir ke kaunter pejabat LTAT menggunakan kemudahan e-kios ataupun melalui laman sesawang LTAT. Kini para pencarum boleh terus menggunakan aplikasi MyWira dan di mana-mana saja dan pada bila-bila masa saja. Kerajaan akan menggunakan sejumlah RM5 bilion daripada kumpulan wang amanah negara KWAN untuk menyegerakan permolehan vaksin COVID-19 dan perbelanjaan berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi oleh itu penggunaannya dihadkan untuk memperoleh vaksin, dan bukan untuk tujuan lain yang tidak dinyatakan di bawah undang-undang. Anggaran RM5 bilion bagi perolehan vaksin hanyalah menggunakan jumlah pelaburan yang dijana
tetapi jumlah pokok sumbangannya 10.4 bilion masih kekal dan tidak digunakan. Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA setakat ini belum meluluskan vaksin COVID-19 jenis CanSino untuk dibawa masuk dan digunakan ke atas rakyat negara ini. CanSino belum lagi mendapat kelulusan daripada pihak NPRA. Masih sedang menilai CanSino. Jadi sehingga dapat kelulusan daripada NPRA dan dapat didaftar ataupun dapat didaftar oleh NPRA, kita tak boleh bawa masuk lagi. Sedikit penyeludupan dan makmal pemprosesan dadah bagi pasaran tempatan dan antarabangsa tumpas dalam 2 operasi sekitar Lembah Kelang. 34 kg heroin dan 104 kg syabu bernilai 15.2 juta telah berjaya dirampas daripada sindiket tersebut. Dalam hari yang sama juga, sindiket kedua, iaitu merupakan satu makmal proses dadah yang haram, iaitu di Rawang, berjaya ditumpaskan, di mana sejumlah 53 kg ketamin yang untuk kegunaan pasaran tempatan telah berjaya dibentras oleh Jawatan Siasatan Jenayah Narkotik. Vaksin AstraZeneca disahkan selamat digunakan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang ketika ini telah memasuki fasa kedua. Gunakan kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan paling sesuai lah ya. Jadi kita ada banyak calon vaksin sekarang, Pfizer, kita ada Sinovac. Sinovac telah pun dapat kelulusan secara conditional approval oleh NPRA untuk fill and finish yang dikelangkan di negara kita. Dia akan supply 2 million every month. Jumlah dos 1 million dos. Maknanya bekalan kita akan mencukupi untuk fasa kedua dan seterusnya masuk fasa ketiga bersama dengan AstraZeneca dan juga bekalan daripada Pfizer. Menjalankan kegiatan pada waktu malam, membawa masuk atau keluar barangan selundup, itu merupakan modus operandi penyelundup barangan terlarang. Segi tangkapan dan rampasan pada tahun sebelumnya 2020 kita telah mencapai sebanyak 98 kes tangkapan dan rampasan. Tapi walaupun bagaimanapun pada tahun ini dia berkurangan sedikitlah, lebih kurang dalam 7 kes. Okey, walau bagaimanapun saya hanya ingin nyatakan di sini dari segi nilai rampasan kita berbanding dengan tahun lepas sebanyak lebih kurang 800,000, tapi pada tahun ini kita meningkat sebanyak 110 kali ganda lebih kurang, iaitu bernilai sebanyak 1.8 juta lah. Okey, peningkatan yang mendadak lah dari segi kita punya nilai rampasan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Dr. M. Saravanan berkata adalah tidak menjadi kesalahan sekiranya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso meminta petugas mereka membantu mempromosi aktiviti dan produk agensi itu. Beliau turut menggalakkan agar seluruh warga Perkeso menjadi duta kehormat kepada produk dan perkhidmatan yang disediakan pertubuhan itu. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjalinkan kerjasama strategik dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan kanak-kanak di institusi kebajikan Kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat diterima masuk ke sekolah aliran perdana. KPWKM dalam kenyataan semalam memaklumkan ia termasuk kanak-kanak disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara sebagai kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen. Menurut KPWKM, langkah berkenaan penting dalam memastikan kanak-kanak di institusi kebajikan kendalian JKM dapat diintegrasikan dalam masyarakat dan sebagai persediaan untuk mereka melangkah keluar daripada institusi kebajikan bagi menjalani kehidupan normal. Pengurusi Jawatankuasa Kecil Pemilihan Calon Vaksin COVID-19 Kementerian Kesihatan KKM Dr. Kailarasu M. Priyasami memaklumkan jumlah kes darah buku atau trombosis selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca adalah rendah dan jarang berlaku. Menurutnya, berdasarkan data daripada Agensi Perundangan Perubatan dan Penjagaan Kesihatan MHRA dan Agensi Perubatan Eropah EMA, terdapat 168 kes trombosis di
dikesan di seluruh dunia sejak Mac lepas. Dan dalam tempoh itu juga, kira-kira 21.6 juta individu di seluruh dunia telah menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Beliau memberi contoh Belgium yang pernah menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca namun menggunakan semula setelah EMA memberikan sokongan bahawa ia selamat. Kementerian Pertahanan bercadang untuk menambah 13 lagi bot pemintas Fast Interceptor Craft FIC bernilai lebih 120 juta ringgit bagi memperkasakan lagi pertahanan negara khususnya di bahagian perairan. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata setakat ini Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah menerima 6 bot berkenaan yang kesemuanya bernilai 80 juta ringgit pada 19 Mac lepas. Bot FIC ini akan membantu pasukan secara keseluruhan bukan sahaja op benteng tetapi juga tugas-tugas keselamatan yang lain. FIC melalui projek peralihan operasi benteng op benteng yang dibina Gading Marine Industry M9 Berhad GMI itu diletakkan dalam Squadron Fast Combat Boat FCB berperanan sebagai elemen sokongan pertahanan maritim negara terutama kepada kapal TLDM dalam penugasan op benteng bagi meningkatkan keupayaan pengawasan dan pintasan di perairan cetek dan berpulau. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Ambo sedia juga. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengungguli dan terkini, merentas sepadan masa. Berbutir-butir bintang menyinar, megah di. Kita bersua kembali. Jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif pada malam ini dengan tajuk Pragmatik dalam Memacu Prestasi Pelaburan dan Industri Negara bersama Yang Berhormat Senator Datuk Lim Ban Hong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pada pukul 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1. Baik, kami tim Pastikan Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari TLDM yang ke-87 tahun yang disambut pada setiap 27 April 2021. TLDM siaga, kedaulatan negara terpelihara. Baik, MC menganjurkan sesi perkongsian bersempena sambutan Girls in ICT 10th Anniversary, Wanita, Remaja dan ICT. Akses kepada masa depan yang cerah pada hari Jumaat ini, 30 April 10 pagi hingga 12 tengah hari di platform dalam talian Zoom dan juga di Facebook Klik dengan Bijak. Baik.
untuk menjadi seorang pengguna yang bijak, anda boleh memuat turun aplikasi Price Catcher di Google Play Store dan juga di Apple Play Store. Anda boleh semak lokasi dan bandingkan harga. Pilihan di tangan anda. Paparan carian berpandukan lokasi dan harga semasa. Suarakan pendapat anda. Jika anda pelatih program latihan peralihan dari 2017 hingga 2019, sertai kaji selidik kajian penilaian outcome program latihan peralihan, salurkan maklum balas anda di pautan yang tertera di kaca TV anda. Tarikh pada 23 April sehingga 9 Mei 2021. Baik, jualan Pra-Aidilfitri akan dilangsungkan pada 26 April sehingga 28 April 2021 bertempat di lobi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Baik, seterusnya, pertandingan fotografi sebulan sebuah buku bersempena dengan dekad membaca kebangsaan peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan 2021. Hadiah wang tunai menanti anda. Tarikh tutup penyertaan pada 14 Jun 2021. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Nur Aina Abdul Hamid. Anda boleh telefon di 017-818-7409. Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan bahasa Melayu dalam kalangan pengaruh digital bukan warga asal. Ahli panel tetamu Daniel James, lebih dikenali dengan Mat Dan, dan juga ahli panel Adam Porter. Anda boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook, YouTube dan Twitter Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada 28 April hari Rabu ini pada pukul 10 pagi. Baik, pertandingan mengarang anekdot kenangan Ramadan 26 April sehingga 4 Jun. Hadiah merupakan RM800, tempat kedua RM500 dan tempat ketiga RM300. Dan tarikh bagi pertandingan ini pada 26 April sehingga 4 Jun 2021. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi Puan Rozana di talian 019-209-0432. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari Selasa 27 April 2021. Ingat, pastikan sahih baru kongsi dan pastikan yang anda tidak menyebarkan berita palsu kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang jika disabitkan kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, setakat ini sahaja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.